إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hari ini kita sambung hadis yang ke-196 ke surat 10. Babu wa'idun man iqtata'a haqqa muslimin biyaminin fajiratin bin nar. Wa'idun, ancaman. Man iqtata'a, man, siapa yang iqtata'a. Iqtata'a, mengambil secara zalim. Haqqa muslimin, hak seorang muslim. Haqqa muslimin biyaminin fajirah, dengan sumpah yang dusta, yamin fajirah. Bin nar, dengan ancaman neraka. Apa relevan ni dalam kitabul iman? Kenapa bab ini diletakkan dalam kitabul iman? Ini menunjukkan bahawa dosa-dosa itu ialah sebahagian daripada perosak-perosak iman. Qala al-imam Muslim bin Yahya al-Sharaf. Qala al-imam Muslim qala haddathana Yahya bin Ayyub. Betul kan? Qala haddathana Yahya bin Ayyub wa Qutaybah bin Sa'id wa Ali bin Hujr rahimahumullah jami'an an Ismail bin Ja'far. Qala Ibnu Ayyub, telah berkata Ibnu Ayyub. Ibnu Ayyub mana ni? Siapa Ibnu Ayyub ni? Maksudnya merujuk pada Ibnu Ayyub yang mana satu ni? Itu Yahya bin Ayyub yang mula-mula kita sebut tadi. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub. Kan hadis ni dia kata, aku mendengar daripada 3 orang. Yahya bin Ayyub, Qutaybah bin Sa'id dan Ali bin Hujur. Mereka semua daripada Ismail bin Ja'far. Dan berkata Ibnu Ayyub. Maksudnya lafaz ni lafaz Ibnu Ayyub, sanad Ibnu Ayyub. Haddathana Ismail bin Ja'far. Qala haddathana Ismail bin Ja'far. Telah berkata Ismail bin Ja'far. Qala akhbarani, telah menceritakan kepada kami Al-Ala wa huwa Abdul Rahman maula al-Huraqah. Al-Ala ni kita banyak ada satu Al-Ala Al-Hadrami, seorang sahabat. Ini bukan sahabat. Al-Ala wa huwa Abdul Rahman maula al-Huraqah an Ma'bad bin Ka'b bin As-Sulami. Ma'bad ni adik-beradik. Diriwayatkan Ma'bad ni anak kepada Ka'ab. Ka'ab ni siapa? Ka'ab bin Malik itulah. Ka'ab bin Malik. An Ka'bin, an Ma'bad bin Ka'bin, an akhihi Abdullah bin Ka'bin, daripada adik dia ataupun abang dia Abdullah bin Ka'ab. Maksudnya adik-beradik, riwayat adik-beradik ni. Maksudnya Ka'ab ni dia ada 4 orang anak. Ma'bad, Abdullah, Ubaidillah dan Abdul Rahman. Abdullah bin Ka'ab ni lah yang membawa ayahnya ketika ayahnya dah buta. Ka'ab bin Malik yang makruf tu, yang sahabat Nabi yang tak pergi pegang perang Tabuk, yang makruf, yang terima taubatnya oleh Allah SWT.
an Abi Umamah. Dan Abi Umamah di sini bukan Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Nawawi rahimahullah, di sini bukan Abi Umamah Al-Bahili. Sebab Abi Umamah Al-Bahili nama dia Sudai. Assalamualaikum. Abi Umamah Al-Bahili yang ma'ruf tu Sudai bin Ajlan. Tapi yang ini adalah Iyas bin Tha'labah. Iyas bin Sa'labah. Jadi hadis ni kalau tengok perbincangan, dikatakan Ka'ab bin Malik tadi, Abdullah bin Ka'ab tadi tabi'in. Abdullah bin Ka'ab ni anak sahabat sebut tadi kan, Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Jadi ada cerita yang mengatakan bahawa Abi Umamah ni, dia ni meninggal time perang Uhud. Abi Umamah. Yes. Jadi tak sambung lah. Jadi kat situ ada irsal kat situ. Ada mursal. Iaitu tabi'in mengatakan daripada seseorang daripada sahabat yang meninggal yang meninggal awal. Tetapi banyak para ulama lain mempertikaikan maklumat ini, lalu mengatakan bahawa tak, sebenarnya dia bukan meninggal ketika perang Uhud. Satu Al-Imam Abu Barakat Al-Jazari, iaitu Imam Ibn Athir. Imam Ibn Athir dia mengingkari fakta bahawa Abu Umamah ini meninggal ketika perang Uhud. Dalam kitab dia Ma'rifatus Sahabah radhiyallahu anhum. Dan dikatakan dia memang meninggal lepas tu, dia meninggal lewat. Jadi tak ada isu yang dia ni terputus sanad. Ini bagi siapa yang minat isu sanad ni lah. Okey. Dan kalau kita tengok sanad tu pula, dia ada Al-Ala tadi kan. Al-Ala bin Abdul Rahman. Nama dia Al-Ala bin Abdul Rahman. Wa huwa Abdul Rahman maula Hiraqah. Ataupun Huraqah. Biasanya Al-Ala ni dia selalu diriwayatkan daripada bapaknya, daripada datuknya. Kecuali beberapa riwayat seperti yang kita sebutkan dalam hadis ni. Okey, itu dia punya sanad. Kalau kita tengok dia punya sanad semua perawi thiqah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man iqtata'a haqqam ri'im muslimin biyaminihi, sesiapa yang mengambil hak seorang muslim biyaminihi, dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar, Allah Ta'ala mewajibkan ke atas dia neraka, wa harrama alaihil jannah, dan mengharamkan ke atasnya syurga. Faham? Jumpa tak? Faqala lahu rajulun, berkata seorang lelaki, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun benda tu benda yang kecil, remeh, yasir, kecil, remeh, ringan. Yasir tu semua boleh, yasir ringan lah, mudah. Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, qala wa in qadiban min arak, walaupun satu ranting daripada pokok arak. Pokok arak ni pokok apa? Pokok sugi. Maknanya satu kayu sugi pun kalau kita ambil dengan sumpah, Allah Ta'ala mengharamkan ke atasnya. Kalau kita hadis yang
Seterusnya daripada hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita lompat bawa hadis 197 tu. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin sabrin. Nampak tak tuan-tuan? Kita tak nampak? Kita tengok hadis sebelah tu 197, baris yang kedua, ambil ujung sekali, sebelah kiri sekali, an Abdullah. Nampak tak? Saya potongkan sanad bagi nak ambil matanya. An Abdullah an Rasulillah. An Abdullah siapa? Nak kali kita sebutkan bila sebut Abdullah dalam hadis, iaitu Abdullah bin Mas'ud. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yamin sabrin yaqtati'u ma biha mal imri'in muslim huwa fiha fajir. Ini penting. Ada tambahan ni, huwa fiha fajirun. Boleh gariskan kat situ. Laqi Allah wa alaihi al-ghadban. Qala fa dakhala al-Ash'ath bin Qais, maka masuklah Ash'ath bin Qais. Fa qala ma yuhaddithukum Abu Abdurrahman? Ma yuhaddithukum Abu Abdurrahman? Apa yang Abdurrahman ceritakan kepada kamu? Ash'ath bin Qais berkata, Ash'ath bin Qais sahabat Nabi. Ash'ath bin Qais sahabat Nabi juga. Qalu kadza wa kadza, maka mereka mengatakan bahawa Ibn Mas'ud sebutkan sekian dan sekian, itu hadis yang dibacakan tadi. Qala sadaqa Abu Abdurrahman. Qala sadaqa Abu Abdurrahman, benarlah kata Abu Abdurrahman. Fiya nazalat, pada akulah hadis ini diturunkan atau disebutkan. Kana baini wa baina rajulin ardun bil Yaman. Baina rajul, sungguh antara aku dan seorang lelaki ada isu tentang tanah. Bil Yaman, dekat Yaman. Fa khasamtuhu, lalu aku pun bergaduhlah dia, berselisih dengan dia. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala hal laka bayyinah? Engkau ada bukti tak wahai Ash'ath? Faqultu la, aku tak ada bukti. Qala fa yaminuhu, maka dia bersumpah. Qultu idzan yahlif, kalau macam tu dia bersumpah ya Rasulullah, mudah ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dhalik, maka Nabi sallallahu sabda ketika itu, man halafa ala yaminin sabrin, siapa yang bersumpah di atas sumpah sabrin. Nanti kita huraikan itu sumpah sabrin. Yaqtatu bihi mal imri'in muslim, untuk mengambil harta saudaranya yang lain. Huwa fiha fajir, dan keadaan dia membuat fajir. Laqi Allah wa huwa alaihi ghadban, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan keadaan Allah Taala murka kepadanya. Fa nazalat, maka turunlah ayat Allah Taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika lahum, ayat seterusnya ila akhir. Dan sesungguhnya orang yang menjualkan ayat Allah, sumpah Allah, janji Allah, dan sumpah mereka dengan harga yang murah, maka mereka itu Allah Ta'ala takkan pandang wajahnya, Allah Ta'ala takkan ampunkan dia, Allah Ta'ala takkan bersihkan dia. Ila akhir ayat, haddatsana Ishaq bin Ibrahim ila akhir hadis. Ini hadis apa? Ibnu Mas'ud. Tadi hadis Abu Umamah Al-Harithi. Ini hadis Ibnu Mas'ud. Sebelah pula 198. 198 lafaznya sama. Ibnu Mas'ud. Itu hadis 199 pula. Hadis 9199. Kita ambil daripada baris yang kedua, daripada an Alqamah bin Wa'il an abihi. Wa'il an abihi, Wa'il daripada bapaknya. Naam.
Qala jaa rajulun min Hadramaut. Datang seorang lelaki daripada Hadramaut. Wa rajulun min Kindah. Seorang daripada Kindah, Kindi. Yang ni tadi lah Ash'ath tu lah yang dari Kindi tadi. Kindah, Yaman juga. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-Hadrami, ya Rasulullah, inna hadha ghalabani ala ardin. Semuanya dia telah mengalahkan aku ke atas pada satu tanah. Maksudnya dia duduk tanah aku. Ini macam kes orang kedai dia sewa lama tu, mati tukang sewa dia kan, penyewa dia meninggal. Lepas tu terus dia sewa, tak ambil sewa sampai berjenis-jenis. Yang berlaku biasanya tanah-tanah kat kampung macam tu. Datang cucu cek balik, rupanya itu sebenarnya tanah atuk kita dulu. Contohnya itu kedai atuk kita dulu, nak minta segan. Dia duduk free, dia berniaga. Lepas nak minta, kita tak ada bukti. Ni kes dia. Ghalabani ala ardin kanat li abi. Tanah tu tanah aku dulu, bapak aku. Faqala al-Kindi, maka berkatalah Kindi, iaitu Ash'ath tadi sebenarnya, ia ardi fi yadi azra'uha, ia adalah milik aku. Aku yang bercucuk tanam, aku yang menghidupkan tanah tersebut. Laisa fiha haqqun, laisa lahu fiha haqqun, maka dia tidak ada hak langsung ke atas tanah ini. Faqala Rasulullah SAW lil Hadrami, alaka bayyinah, kau ada bukti tak? Qala falaka yaminuhu, maka atasnya sumpah. Faqala ya Rasulullah, inna ar-rajul fajir, laki fajir, la yubali ala ma halafa alaih, dia bukan peduli pun, dia sumpah benda pun. Maksudnya apa? Dia kutuk sahabat dia, kawan dia. Maksudnya untuk dipertahankan tanah dia, dia kena sumpah. Walaysa tawarra', dia bukannya orang yang warak pun. Ingat cerita bahawa sahabat pun bergaduh sampai tahap menuduh orang tak warak lah apa nak. Faqala laysa laka minhu illa dhalik, maka tak boleh seperti itu. Fantalaqa liyahlif, maka dia pun bersumpah. Faqala Rasulullah SAW lamma adbara, ketika dia berpaling, amma ketahuilah, la in halafa ala malihi, kalau dia sumpah ke atas hartanya, liyakulahu zulman, untuk memakannya secara zalim, la yalqayanna Allah wa huwa anhu mu'rid, Allah Ta'ala akan berpaling daripadanya. Lafaznya bawah pun hampir sama juga. Jadi hadis ni kita ada berapa sahabat riwayatkan dia? Abi Umamah, Ibn Mas'ud dan Wa'il bin Hujur. Sebenarnya hadis ni datang juga dengan riwayat Abu Musa al-Ash'ari dalam Tabrani, Abdullah bin Unais dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Maksudnya ada 6 orang sahabat. Berkata Syekh Abdullah Al-Imam, dia kata hadis ini hadis mutawatir, walaupun Al-Imam Suyuti rahimahullah tak masuk dalam kitab dia Al-La'il Mutanathirah fil Akhbar Mutawatirah. Jadi hadis ni kita boleh katakan hadis mutawatir sebab 6 orang sahabat. Mari kita tengok awal-awal dia punya lafaz sekali lagi. Dia kata apa? Man iqtata'a, siapa yang mengambil. Dalam setengah riwayat dia kata man halafa, siapa yang bersumpah. Kita semua sedar bahawa, kita semua tahu bahawa banyak bersumpah ni antara sifat munafik. Bahkan sifat musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata dalam Quran dan surah Nur, apa dia? Wala tuti' kulla halafim mahin. Jangan kamu taat, jangan kamu suka ikut sangat perbuatan orang yang halaf, yang banyak bersumpah, mahinun, lagi hina. Apatah lagi kalau dia sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita sumpah dengan nama Allah lah. Sebab kalau sumpah atas nama makhluk, syirik. Sumpah Quran boleh.
Sumpah dengan Quran boleh. Sumpah dengan makhluk tak boleh, syirik. Betul kata Ibn Mas'ud, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya an ahlifa bi ghairillahi sadiqan. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya aku bersumpah di atas nama Allah secara dusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, sumpah ini memang telah menjadi peralatan, menjadi alat semenjak daripada dahulu lagi sampailah sekarang untuk dia melariskan barangnya, melakukan dia punya barang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Nabi kata al-halaf manfaqatun lis-sil'ati wa mamzaqatun atau mumazziqatun lil barakah. Sumpah ini memang boleh melakukan barang anda, boleh melariskan barang, tetapi dia mumazziqatun lil barakah, tapi dia pencabut keberkatan. Satu. Yang lebih teruk lagi, bila dia bersumpah untuk mengambil hak orang lain. Dah ketiga lah. Yang ni yang tajuk kita bincang sekarang, iaitu man halafa ala yaminin yaqtati'u, dia bersumpah atas sumpah untuk mengambil harta orang lain. Dalam lafaz yang pertama, lafaz hadis Abu Umamah tak sebut sumpah, mana ataupun biyaminihi, atau man iqtata'a haqqan biyamin. Yamin sama dengan halaf, sumpah jugalah. Cuma kita kata kat sini yang ketiga ni, sumpah tu iaitu sumpah untuk mengambil harta orang lain. Dia beza dengan sumpah yang tadi tu, yamin halaf jual barang. Ini lebih pada sumpah demi Allah sekian dan sekian, demi Allah ini aku punya, demi Allah ni kau punya. Dia lebih dahsyat daripada yang pertama tadi tu, yang sumpah wallahi saya beli barang ni RM50. Sebenarnya dia beli RM20 je. Wallahi saya tak untung sikit, tak untung banyak, saya untung sikit je. Wallahi ya akhi, benda ni modal dia. Ini sumpah. Dia consider sumpah like, like so common, orang always say wallahi. Itu kalau dia kata la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Kalau dia main-main tak kira, tapi kalau dia betul, Allah Ta'ala tak hukum kamu apa yang lafaz kamu, apa lidah kamu, tapi aqadtumul ayman, apa yang hati kamu. Jadi kalau dia sumpah, itu termasuk sumpah yang dusta juga. Tapi yang kedua lagi teruk, yang kedua ni lebih dahsyat. Sebab itulah Syekh kata sini al-yamin al-ghamus. Ini kita bahasa Arab dia panggil al-yamin al-ghamus. Sumpah tipu ni bahasa Arab panggil apa? Yaminul ghamus. Yaminul ghamus ni tuan semua akan belajar dalam Kitabul Aiman. Yaminul ghamus apa? Sumpah tipu. Sumpah tipu intentional, memang sumpah tipu. Kita kata, ni barang ni saya punya, iPad ni saya punya. Akmal kata tak, saya punya. Jadi saya kena sumpah. Sumpah, the rights belong to you. Let's say Kalaulah benda ni asal ni kat tangan saya sekarang, saya pegang, saya main, semua dah nampak saya dah zaman-zaman saya pegang iPad ni. Tiba Akmal kata sebenarnya ustaz yang pakai tu adalah saya punya sebenarnya. Maka cara Islam adalah alaka bayyinah, wahai Akmal, kau ada bukti tak? Akmal kena tunjuk bukti, kena tunjuk receipt, kena tunjukkan bahawa dia beli apa semua. Kalau dia tak ada, saya kena sumpah. Idzan yahlif, tadi itu yang dia kata dia ambil tanah, dia gunakan tanah saya, bapak saya. Dia kata tak, aku yang dah usahakan tanah ni. Maka Nabi kata, kau ada bukti tak itu tanah bapak engkau? Tak ada. Oleh itu bersumpahlah dia, idzan yahlif. Yang ada pada siapa benda tersebut, siapa yang sedang pegang, siapa yang duduk tanah tersebut. Yes. Saya kena sumpah. Masa sumpah ni lah yang tadi berlaku Ash'ath tadi tu. Ash'ath kata, ya Rasulullah, dia ni bukannya bagus sangat pun, dia ni fajir.
Dia ni kaki beribu. Ya, la tawarra, dia tak warak pun. Tak menjaga pun diri dia. Dia tanya alif. Tapi dia berkata, tak apa. Fa'alaihi yaminu, maka di atas fa'alaihi yamin. Tapi Nabi sebut, man halafa ala yaminin sabrin. Siapa yang sumpah ala yaminin sabrin. Apa yaminin sabrin? Yaminin sabrin ni bukan sumpah sabar, bukan. Yaminin sabrin ni istilah yang digunakan adalah sumpah yang dibuat di hadapan hakim ketika dia minta. Jadi lazim kepada hakim untuk menerimanya. Itu yamin sabr. Man halafa ala yamin sabr. Sumpah yang dibuat di hadapan hakim. Di bahagian itu yamin sabr. Yang diminta oleh hakim. Yes, yang hakim minta. Dan sumpah tersebut yaqtati'u bihi malam ri'in muslim, untuk ambil sebagai harta dia. Bahawa alaihi qadban. Tak depan hakim, itu sumpah lah ya. Kalau tak depan hakim, dia memang sumpah. Tapi lebih kuat depan hakim. Sebab benda macam ni, bila kita khasam, bila ada khusumah, bila ada pertikaian harta, kita kena rujuk pada hakim. Bukan boleh rujuk macam ni, tak boleh. Sumpah dan reda. Bila sumpah, kita akan pegang lah tanah. Orang tu duduk kat tanah tu. Terpaksa lah, you tak ada bukti. Tapi apa beza dengan Islam dengan kafir? Beza Islam dengan kafir tak ada bukti, habis dunia lah. Tapi Nabi SAW bagi man halafa ala yamin sabr, dia ada hukuman akhirat untuk menenangkan jiwa orang yang mungkin dizalimi. Sebab Nabi SAW ada hadis yang sahih. Nabi kata apa? Apa yang aku hukum kepada kamu tu adalah berdasarkan apa yang zahir aku nampak. Mungkin aku salah dan salah kat sana sini. Dan semoga itu menjadi kafarah bagi kamu semua, kata Nabi SAW. Maka Nabi pun boleh tersilap. Dia kata ada ihtimal. Ada ihtimal, maksudnya ada kemungkinan tersilap dalam hukum dan satu hukuman dunia. Sebab Nabi hukum secara zahir. Yang kedua, hukuman mahkamah dunia ni dapat lawyer yang bagus, terlepas. Cakap pandai, ada bukti teknikal apa semua, dia terlepas. Tapi kena ingat, dalam Islam ada akhirat. Sebab tu dalam bab ni dah tak ada nak buat apa, dia tak ada bukti. Macam kita lah, kita pergi kedai, kita barang ni rosak lah ni, ada resit, tak ada resit, dah hilang, habis lah. Tetapi kita ada akhirat. Kalau orang tu tahu, dia tengok sekali, dia tahu ini dia punya barang, dia tahu itu barang dia. Dia tanya, sumpah aku tak tahu ni kau punya handphone ni, aku benda ni, iPad ni, kau sumpah kau kata ini bukan kau punya? Wallahi bukan aku punya. Ini man halafa ala yamin sabir. Tak boleh juga. Kita dah baca dah hadis sebelum ni. Laqad marartu alayya zamanun la ubali fima ubayi', kata Huzaifah al-Yaman kan. Aku dah lalu satu zaman dah, aku tak peduli dengan siapa aku berurusan. Wa in kana musliman la yaruddannahu alayya imanuh atau islamuh. Kalau dia seorang Islam, pasti keislaman dia akan mengembalikan hak aku. Wa in kana kafiran, atau wa in kana nasraniyan, kalau dia orang Nasrani, la yaruddannahu alayya sa'ih, akan mengembalikan hak aku, penjaga polis di KL apa semua ni. Tetapi walakinnal an, tapi sekarang, kata Huzaifah, Sekarang tu zaman dia. zaman dia zaman dia, la ubai illa fulanan wa fulana, aku tak berurusan dengan fulan dan fulan. Jadi kata pergi kedai Muslim, tak juga. Sekarang Muslim banyak menipu juga. Zaman Huzaifah al-Yaman, 1000 tahun dulu, 1100 tahun dulu. Ni dalil bahawa benda yang pertama sekali yang diangkat ialah al-amanah. Kan hadis bincang sebelum tu, iaitu benda yang pertama sekali diangkat kan, innal amanata tuqbalu ala jazari qulubil ibad kal hasir udan akan ditarik sikit demi sedikit. Jadi kat sini kita patah balik hadis tadi. Jadi bila Nabi sebut man halafa, disumpah, maka terkumpul padanya, kenapa dia sangat-sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebab tadi haramallahu alaihi al-jannah, uqubah dia, sebab padanya terkumpul 3 benda dosa besar, atau 4 dosa besar. 1, dosa apa? Dosa tipu.
Dua dosa sumpah tipu. Menipu tu dah gila dosa dah. Kan? Kan man kadzaba bikadzbatin yuktab 'inda Allahi kadzaba. Dia tipu sekali tipu je, tertulis di sisi Allah penipu sampai akhir hari kiamat. Hatta yatub, sehingga dia bertaubat. Yang kedua sumpah pula tu atas nama Allah Taala. Okey. Nanti dalam kitab tauhid kita akan jumpa bab sumpah. Lepas bab musawwir, lepas bab gambar, memang Allah Taala susun tajuk kita ni. Lepas tajuk sekarang kita bincang tajuk taswir kan. Lepas tajuk taswir al-halaf, kathratul halaf. Memang Syekh Muhammad Abdul Wahab telah tu bab khas menunjukkan bahawa sumpah main-main ni ialah benda yang sangat dibenci Allah Taala. Yang ketiga, kumpul padanya al-baghi, melanggar hak orang, dosa melanggar hak orang. Kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdaru 'ala Allah an yu'ajjila Allah 'uqubatahu fid dunya ma'a ma yaddakhiruhu lahu min al-'adhab yawm al-qiyamah min al-baghi, min al-qati'ati rahim. Tiada satu dosa yang lebih teruk sekali Allah Ta'ala nak balas cepat hukuman dia, dan Allah Ta'ala kumpul pula dia punya azab akhirat kelak daripada al-baghi, melanggar perintah ataupun qati'atur rahim. Dan diriwayatkan pula hadis ni dihasankan oleh Mula Al-Qari. Dia kata laisa mimma usiyallahu bih, tak ada satu benda pun yang Allah Ta'ala didirhakai dengannya yang lebih cepat Allah Ta'ala nak berikan iqaban. Allah Ta'ala bagi dia asra'u iqaban, paling cepat dia punya hukuman dia daripada al-baghi. Daripada al-baghi. Al-baghi tu apa? Bara. Man bara, barau. Burah. Melampaui hak, melanggar hak orang. Satu. Jadi kumpul. Yang keempat pula al-istihlal. Bila dia sumpah, dia tahu benda tu haram, dia sumpah pula untuk menghalalkan yang haram tadi. Tunggu pada empat, al-istihlal pula. Yang dosa kelima pula al-istighfaf, mempelekehkan Allah Subhanahu Wa Taala. 5. Sebab itulah kita hukuman sangat besar dalam bab sumpah ni. Itulah hadis Nabi SAW yang kita biasa dengar, dan kita dah lalu dah hadis ni sebelum ni. Bila Nabi SAW bagi tahu para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, nak tak aku beritahu kamu dosa yang paling besar? Apa dia pertama? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain. Yang ketiga yang penting sekali, yang Nabi SAW tiba-tiba daripada dia duduk bersandar, tiba-tiba dia duduk betul-betul tegak macam ni. Sumpah palsu, syahadatu zur. Nabi mula tengah relax, muttaki'an macam ni. Ala unabbiukum bi akbaril kabair, nak tak beritahu kamu dosa yang besar? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, dan derhaka pak bapak. Kemudian yang ketiga Nabi tegak. Nabi duduk tegak betul-betul. Nabi kata wa syahadatu zur wa qawlu zur wa qawlu zur wa syahadatu zur wa qawlu zur wa syahadatu zur. Nabi ulang banyak kali hatta qulna laitahu sakata, sehingga para sahabat yang dengar hadis tu dia kata kami berharap Nabi SAW stop, sebab Nabi asyik ulang. Jadi pada benda bersumpah atas sumpah yang palsu ni 5 benda. Sebab itulah Allah Ta'ala berikan hukuman yang sangat berat. Apa hukuman dalam hadis ni yang telah lalu? Pertama, haramallahu alaihi, aujaballahu alaihi nar, Allah Ta'ala wajibkan ke atas dia neraka. Yang kedua, haramallahu alaihi jannah, Allah Ta'ala haram ke atas dia syurga. Bagus. Kekal ke tak kekal? Bila Allah Ta'ala haramkan dia masuk syurga dan wajibkan dia neraka, kekal ke tak kekal? Kekal ke tak kekal? Kekal ke tak kekal? Dia tak syirik macam mana? Macam mana ni? Ahli sunnah. Jawapan ahli sunnah. Kita ahli sunnah tidak kekal. Ahli sunnah kata selagi tak buat benda yang membatalkan Islam, tak kekal. Bahaya ni untuk khawarij ni. Okay. Then Ustaz, once the person sumpah already, do you have a good feeling atau just Okey. Jadi macam mana Ustaz kata tak kekal, macam mana pula hadis kata Allah Ta'ala mengharamkan atas kamu neraka?
Lepas tu Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata macam ni, cara kita nak faham tiga. Satu, kita kata yang dimaksudkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dia ke atasnya syurga dan mewajibkan ke atasnya neraka, sekiranya dia istihlal, dia menghalalkan perbuatan dia sumpah palsu tadi. Maka ketika ini dia bukan lagi seorang Muslim lah, dia kafir lah. Jadi kita faham hadis tu dari segi kafir. Itu cara yang pertama. Cara pertama nak faham. Cara kedua nak faham adalah dia mengharamkan dia syurga, iaitu mengharamkan dia syurga awaliyah fil ibtida', pada awal-awalnya, dan mewajibkan pada neraka pada awal-awalnya. Maksudnya dia mengharamkan masuknya syurga dukhulan awwaliyan, kata para ulama kita. Dukhulan awwaliyan maksudnya masuk awal-awal tu, maksudnya masuk bersama dengan orang-orang Islam yang lain. Nanti kita akan jumpa hadis berkenaan dengan pemimpin pula. Man istar'allahu ra'iyatan, siapa yang Allah Ta'ala jadikan dia kewajipan, dengan satu kewajipan yang dia terpaksa menjaganya, rakyat dia kena jaga, kemudian dia khianat, maka dia, Allah Ta'ala haramkan dia masuk syurga bersama-sama dengan mereka. Jadi kita faham maksudnya ialah dukhulan awwaliyan ma'al mu'min. Bila Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala haram ke atasnya syurga, haram ke atasnya syurga, haramkan masuk yang mula-mula tu, dan mewajibkan dia atas neraka, itu mewajibkan ke atas neraka mula-mula tu. Surah Ahli Sunnah wal Jamaah tidak menghukum kekal dalam neraka melainkan kufur billah, syirik. Yang ketiga, kata Syekh Saleh Fauzan, kita biarkan macam tu je, sebagai ancaman. Tak payah nak takwil lagi, tak payah tafsir. Allah Ta'ala kata wajib, wallahu alam, wajib je, tapi yang penting wajib atas neraka. Itu cara yang ketiga. Syekh Fauzan kata dia tak berminat, dia kata aku tak suka untuk tafsirkan ni. Kita biarkan macam tu, supaya terus ancaman dia terus menakutkan kita, supaya tak berani kita nak kata dia kekal ke tak kekal. Tapi kaedah ahli sunnah, kita kata kaedah ahli sunnah ialah orang yang buat dosa besar selagi tak syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan kekal dalam neraka berdasarkan hadis apa? Yang paling famous, sahabat yang paling famous riwayatkan hadis ni, Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bila disebut Al-Jahannamiyun, hadis Jahannamiyun, hadis bitaqah, dan hadis yang seumpama dengannya, hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang mengajar di masjid tu. Okey. Sumpah palsu dan kata saksi palsu. Qaul zur wa syahadatu zur. Saksi palsu dengan sumpah palsu ada persamaan dan perbezaan. Saksi palsu contohnya dia kata ni saya punya iPad ni, kamu ada saksi, rupanya dia dah bayar orang sebelah kawan ni. Dan saya saksi, dia tak sumpah pun. Ya, saya saksi, yang ni Akmal punya. Yang ni dalam kes saya pegang, tiba-tiba kat tengah-tengah jalan ataupun dekat tepi mana-mana yang saya tak pegang, Akmal nampak, saya nampak. Dulu nak ambil iPad ni, sekali nak ambil nak ambil sekali berlaku, tak ni saya punya, Akmal kata ni saya punya ni. Tadi kes sebab benda ni ada kat dalam beg saya pegang, saya guna. Jadi kalau dua-dua tak guna, tiba-tiba satu iPad kat tepi jalan, ni saya punya. Tengok dalam tu kosong, gambar pun tak ada bukti. Maka datang saksi. Akram bawa saksi dua orang, Abdullah dengan Akram. Dah asyik kenakan ni, kita kenakan dulu. Dua-dua saksi ni saksi palsu. Dia kata kau ambil, kita jual, kita bagi orang 300. Jadi ini saksi palsu walaupun dia tak sumpah pun. Ini syahadatul zur.
menghalal, bukan memperlekehkan orang, memperlekehkan Allah. Yang kedua menghalalkan. Sebab bila dia dah tahu, dia sumpah pula tu. Maksudnya dalam jiwa dia sedang menghalalkan, seolah-olah menghalal istihlal. Dan hadis ini sebut beberapa hukuman. Pertama tadi diharamkan neraka, yang kedua wajib, yang ketiga laqiyallah wa huwa alaihi ghadban, dia berjumpa Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala murka padanya. Laqiyallah wa huwa anhu mu'rid, dalam keadaan Allah Ta'ala berpaling daripadanya. Kata Syekh Abdul Imam, dia tanya soalan ketika dia huraikan hadis ni. Dia tanya, mana lagi teruk? Berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala marah ke? Berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala berpaling? Ha? Kalau kita jumpa mak kita tak nak pandang langsung. Betul, bila jumpa mak kita marah, tapi dia pandang. Balik tak nak. Ha? Ini paling langsung. Tak nak jumpa. Mana itu? Syekh Salih Fauzan. Balik. Mu'rid lagi lebih teruk lah. Wa huwa anhu mu'rid. Dari segi teruk dia, mu'rid lagi teruk. Dan datang riwayat lain inda Tabrani, walaupun hadis ni ada kedhaifan, ada perawi yang majhul, fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Ke atasnya laknat Allah, malaikat dan sekalian manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tak akan terima daripada dia benda pun. Jadi dilima. Dalam hadis lain pula, riwayat lain, hadis daripada riwayat Abdullah bin Unais, dia kata nukita fi qalbihi nuktatun sauda ila yaumil qiyamah. Dicop padanya nuktatun sauda ila yaumil qiyamah, dicop padanya dirinya dengan titik hitam sampai hari kiamat. Jadi ada dua hukuman dunia lah. Hukuman dunia laknat Allah, dan juga dicop dengan hatinya dengan hitam, tak dia dapat hidayah sampai hari kiamat. Ada beberapa isu dalam hadis ni yang kita perlu perhatikan. Tadi kita baca dalam riwayat yang kedua dan ketiga, ada sebut man halafa ala yamin sabrin yaqtatu bihi malam muslim fahuwa fiha fajir. Fahuwa fiha fajir. Perasan tak? Kita tak perasan? Huwa fiha fajirun. Baca hadis 197. 197. 197. Tengok Arab dia, baris satu daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hujung sekali, kiri sekali. Fiha fajirun. Ni lafaz fiha fajirun ni sangat penting. Lafaz fiha fajirun ini sangat penting. Kalau kita terjemahannya fiha fajirun, buka muka sebelah. Kalau kita terjemahan Melayu atas sekali, daripada baris atas 1, 2, 3, 4, 5. Barang siapa bersumpah untuk mengambil harta Muslim, maka kerana itu ia menjadi seorang yang durhaka. Terjemahan tu terjemahan yang kurang tepat. Salah. Jangan betulkan terjemahan tu. Bukan kerana ia menjadi seorang yang durhaka, bukan. Dalam keadaan dia durhaka, fahuwa fiha fajir. Buka Ustaz 12 daripada atas tu. Surat 12 daripada atas. Bahasa Melayu kan, mengajukan kan perkataan tu kan. Nasfa sekali. Mengajukan tu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Beliau langsung bersabda, betul tak? Barang siapa bersumpah mengambil harta seorang Muslim dalam keadaan dia seorang yang durhaka, betul kan? Wahuwa tu hal, wawul haliyah. Dalam keadaan dia seorang yang durhaka. Dalam apa? Android tu salah tak? Sama sebiji? Salah.
wa huwa fiha fajir. Sama tak? Saya kalau pinjam pun sama tak terjemahan? English macam mana terjemahan dia? Ha? Dia tak ada English? Bahasa Melayu punya. Itu masalah bila kita iktimat terjemahan Indonesia. Beza siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu kerana dia menjadi seorang yang durhaka dengan dalam keadaan dia seorang durhaka. Beza tu. Maka kerana itu ia menjadi seorang yang durhaka. Maka kerana itu. Salah. Wa huwa fiha fajir, maksudnya siapa yang bersumpah dengan sumpah yang dusta dalam keadaan dia derhaka, fajir. Maksudnya apa? Maksudnya siapa yang sumpah dengan sumpah tipu dalam keadaan dia sedar itu sumpah yang tipu. Itu maksudnya. Sebab itulah Qadhi Iyad, semua yang syarah-syarah yang huraikan hadis ni, dia kata apa? Ini tambahan lafaz wa huwa fiha fajir itu penting. Sebab ada orang sumpah dan keadaan dia rasa dia betul. Kalau dia rasa dia betul, tak bolehlah kita anggap dia ni diharamkan di atas ni syurga apa semua. Dia rasa dia betul. Dia rasa ni macam iPad aku. Memang aku rasa dia betul iPad aku, tengok ni. Rupanya sebenarnya masalah. Mungkin kita tukar ke bila, tapi dia rasa ini saya punya. Pernah tak berlaku benda ni? Banyak kali kita selalu merasa benda ni. Ini aku punya. Rupanya bukan dia punya. Aku punya, betul ke? Wallahi aku punya. Bila cek betul, lepas tu akhirnya memang dia bukan dia punya. Aku silap lah. Jadi adakah masa dia sumpah awal-awal tu nak kata dia ni diharam ke atasnya syurga, mendapat laknat Allah, Allah Ta'ala berpaling padanya, Allah Ta'ala murka padanya? Tak. Kat sinilah kita kata wa huwa fiha fajir tu penting. Dan keadaan dia sedar memang dia kalau sumpah tu memang sumpah tu fajir, sumpah yang durhaka, maka laki Allahu alaihi ghadban, barulah dapat dosa tadi. Kat sini kita kata dalam Islam bara'atul zimmah. Kita kata al-aslu bara'atul zimmah. Asalnya dia tak berdosa. Belakang dia wa ke huwa dia. Huwa kan? Wa fiha fajir. Wa huwa fiha fajir. Bukan wa kan? Yaqtatu bihi ma lam mir'in muslim. Huwa fiha fajir. Huwa fiha fajir. Ustaz, dia tak sedar dia sumpah mistake. Dosa dia dapat dia tak tahu. Dia rasa dia betul. dia rasa betul dan dia tak Dia dapat orang punya hak. dia tak berdosa. Even he ambil duit orang punya hak. Dia tak berdosa sebab dia rasa dia dah ada bukti-bukti yang kuat masa itu dia punya. Dia tak berdosa. Wa fiha fajir. Kalau izin syak, maka itu lain. Ini kalau dia pasti betul itu dia punya. Kalau syak dia tak boleh sumpah. Kalau syak dia pun syak aku punya, tak aku punya. Sumpah je lah. Mana boleh? Ini dosa. Dia yakin ni dia punya. Dia betul rasa ni aku punya ni. Rasa yakin. Dia yakin. Okey, tukar buang rasa. Yakin dia punya. Yaqtatu malam ni fa wa alaihi qadban. Okey. So Ustaz, is it better don't sumpah at all, to avoid? Lagi bagus tak sumpah. Lagi bagus tak sumpah. Tapi benda ni sebab kadang-kadang dia kena sumpah. Kalau bila dah bawa kepada hakim, takkan kalau tak sumpah, benda ni siapa nak ambil? Katakanlah, okey, dia tak nak sumpah, siapa tak nak sumpah? Ini berlaku pada zaman sahabat Nabi. Dalam hadis Ash'ath tadi dan setengah riwayat lain, riwayat Ahmad, Ash'ath dengan lelaki daripada Hadramaut tadi kan, berdebat kan, bergaduh. Dua-dua ni katanya, ya Rasulullah, kalau dua-dua tarik diri, apa akan jadi pada ni? Maka Nabi kata, kalau tarik diri, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga. Maka lepas tu dua-dua tarik diri. Dua tak nak ambil tanah tersebut. Sultan tu jadi ambil zakat.
zakat ambil. Ardul amwat, dia panggil amwat sikit. Tanah amwat, Baitul Mal uruskan tanah tu sampai ada tuan nak ambil nanti. Ihya'ul ardul amwat. Kejap nanti dia tak ada siapa. Kalau you tak sumpah, you tak ada duduk tanah tu lah, you kena keluar. Tadi kan you duduk tanah, dah duduk bertahun-tahun, atuk bagi tanah tu, nenek bagi tanah tu, apa semua. Saya ingat saya masa saya kecil lagi lah atuk saya duduk rumah ni. Orang kampung keliling, tok pengulu semua tak pernah cakap pun yang tanah ni orang lain. Tiba-tiba datang satu orang, dia kata, ini my great grandfather punya tanah. Ada bukti tak? Tak ada. Maka nak kena buat apa? Kalau dia tak sumpah, dia kena keluar daripada tanah tu. Kalau tak sumpah, dia kena keluar daripada tanah tersebut. Jadi dia terpaksa sumpah untuk mengkekalkan tanah tu. Boleh? Boleh. Tapi then if you're sharp, then how you cannot sumpah also? If you feel like, is it really my land or is it grandfather land? Kalau dia syak. Dia syak, betul ke tak betul ni? Because it's grandfather's Maka ketika tu dia kena bawa pergi mahkamah. Selesaikan. Kalau tak boleh juga, tak ada bukti juga, dia yakin dia tak ada bukti dan dia tak nak sumpah, dia takut, maka tanah tu dapatlah kepada orang yang mendakwa tadi. Kalau tanah sekarang kera, okey. Kalau 10 ekar dekat TRX juga tu. Ya. Dekat segitiga emas. Oh, then the guy who don't sumpah also get the land also? Tak, orang yang dakwa tu dapat. Even dia tak sumpah pun? Walaupun tak sumpah. Sebab dia dakwa. Jadi dia kena al-halafu malaman mudda'alah. Jadi dia kena faham tu. Ala mudda'alah. Ala mudda'alah, mudda'alah nak pertahankan dia kena sumpah. Kalau dia tak bawa bayi, dia orang dakwa ni. Tak boleh sumpah. Tak boleh sumpah. Kalau dia tak ada bayinah, lepas tu yang ini dia sumpah, maka ketika tu terhalang. Itu isu hadis tersebut. Faham tak? Dia dakwa ni iPad saya. Ya ke? Saya tak tahulah. Maka hakim kata, kau yang kata kau punya ambil lah. Macam kita setiap hari kita macam tu kan. Buku siapa ni? Buku saya. Handphone siapa tapi ni? Handphone saya. Ada tak kita tu? Al-bainatu ala mudda'i. You have bukti also lah. Like once I found you must Yes. So if kalau dia tersumpah baru, dia kena datangkan bukti untuk dia dapatkan hak dia kena dakwa. Dia kena bagi bukti. Al-bainah al-mudda'i. Apa bukti dia? Kena bagi tahu bukti. Ni handphone saya, ada nama saya, apa semua. Ada saksi saya. Okey. Sebab tu Nabi SAW ada hadis sahih, kata kalau tidak ada sumpah inilah, maka nescaya manusia berbunuh antara satu sama lain, orang rampas satu sama lain, habislah. Kau tak ada ni. Sedap je orang ambil harta. Ni harta saya. Ambil tak. Al-mudda'i wal halafu ala man ankar. Sebab tu kalau dia engkar, kata, ni bukan handphone kau. Ketika tu baru datang kau punya bukti. Boleh nafi. Bukan handphone kau ni. Ketika tu al-mudda'i kena buat bayinah. sebab dia Lepas tu, tapi aku tak ada bukti, resit aku dah hilang. Tak boleh, bukan kau punya. Ketika tu bawa kamah, dia kena sumpah wal halafu ala man ankara alaih. Dan sumpah atas orang ingkar ni. Itu kita kena hati-hati masalah ni. Kesimpulan daripada hadis ni. Al-fawaid. Yang pertama, iktibar al-yamin ghamus. Yamin ghamus itu, dosa penipu itu, sumpah tipu itu, iktibarnya maksudnya dia ambil kira apabila dia mengambil hak orang lain dengan dalil hak mri'im muslim, hak seorang muslim.
Nanti tak dulu. Wah, bagus tak, kita tak sempat nak masuk tadi. Adakah maksud non-Muslim? Tak kira? Tak. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini maksudnya bukan Muslim, kita boleh ambil hak dia. Tetapi kita kata ancamannya lebih teruk kepada harta seorang Muslim. Fattaqu da'watal mazlum, takutilah doa orang yang dizalimi. Dan dizalimi dalam hadis Nabi, hadis sahih Nabi kata apa? Man zalama bi ardin qaidi shibrin, siapa yang ambil harta orang setanah satu jengkal je. Dah hadis tu umum, dia tak kata hadis tanah orang Islam atau orang kafir. Usifa tuwiqa min sab'i aradin, dia akan dihempap dari 7 lapisan bumi, akan hempap dia. Itu kalau satu jengkal tanah orang. Dan tanah tu umum Nabi kata, yang sahih. Satu jengkal tanah kita zalim, seperti mengubah sepadan. Betul Nabi kata, la'anallah man ghayyara manaral ard. La'na Allah kata orang yang mengubah manaral ard, sepadan tanah. Kampung sudah jadi, betul. Bukan sahaja kampung, jiran sebelah pun dia buat renovation, dia hentak sekali dinding orang sebelah sampai rapat. Dan kan dia ada ruang sikit untuk dinding dia. Faham tak? Dinding ni rumah tu ada dinding tengah ni. Dia buat rumah, dia ambil sekali dinding tu sekali dia ambil. Salah. Kalau jiran sebelah permission tu lain cerita lah. Ini faham tak? Ini banyak berlaku macam ni kan. Rumah orang, rumah teres ni dinding, betul tak? Ni rumah, dinding ni siapa punya? Tengah-tengah hap-hap. Dinding ni share. Dan warna pun Yang kau buat sampai sini ni apa hal? Yang lebih teruk sekali, dia buatlah rumah cantik sebelah ni, dia biarkan nampak batu-bata macam tu. Sebab bergaduh jiran sebelah biasa bergaduh kan. Tempat saya berlaku kan. warna pun tengah-tengah tadi. Nak tak tengah macam ni je. Sebab nanti orang sini pun nak renovate juga. Nampak dia sini. Jadi orang sini nanti dia nak Kalau dia kanopi dia dinding kena rumah. jadi itu kalau satu jengkal kena hentak dalam 7 bumi. 8 bumi. Satu jengkal kat ni. Tak boleh tu kan. Takkan nak buat ni. No, but that is how pitchy sejengkal besar. Memang besar. Less than sejengkal. Sejengkal already tengok. Batu-bata macam ni pasal ni kan. Batu-bata tu apa ni batu-bata. Tak boleh anggap remeh lah. Tak namanya. Lepas tu Nabi kata haqqam ri'im muslim. Apa-apa hak seorang muslim. Kata Syekh, para ulama kita, bukannya hak ni, apa saja hak. Dalam Imam Nawawi kata hatta benda-benda najis sekalipun, kalau itu hak dia pun, kalau kita zalimi tak boleh dosa. Contoh baju tek ayam ni, kita pergi ambil. Alah, setakat tahi ayam, baju tek ayam, baju tek kambing, kita pergi ambil. Lepas tu hadis Nabi SAW kata, ada hadis yang sahih, Nabi kata tidak halal bagi, la yahillu li muslim an ya'khudha asa akhihi muslim. Tak boleh seorang muslim ambil tongkat saudara muslim pun tak boleh. Apa tu lagi kalau ambil payung tak pulang-pulang. Selipar. Ambil payung. Yang taklim selalu payung banyak. Biasanya hujan ambil tu dah tak pulang-pulang. Kesian, lupa. Biasa. Kalau kita air dalam rumah dah nampak payung tu, kita tahu itu bukan payung kita. Kita tak nak beli payung tu. Intentional and non-intentional. Intentional and non-intentional. Kalau non-intentional tu lainlah. Allah Ta'ala tidak akan menghukum satu benda yang kita akhta'na. Ini akhta'. Kalau akhta' ni itu tak syak lagi. Itu luka akhta'. Itu ada atas solat pun dah sedar, dia kena pulang balik. Jadi ini yamin ghamus Jadi hakum ri'im muslim, hak seorang muslim. Cuma kata Imam Nawawi rahimahullah, adakah kalau dia ambil hak orang kafir berdosa? Berdosa juga, tapi ancaman taklah macam ancaman orang kafir.
Dan hak dia dunia dia kena pulangkan juga. Walihad betul ta'riful yamin ghamus ila al-yamin al-muta'ammad fiha al-kadhib. Yamin ghamus ni sumpah yang memang sengaja nak dusta dalamnya. Bukannya dia tersilap tadi kan. Dia bukan nak dusta. Okey, yamin ghamus ni kena kafarah tak? Sumpah palsu ni kena kafarah tak? Kalau sumpah yang ni bukan 3 hari puasa, dia kena bebaskan seorang hamba, bagi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Dah tak ada 3 tu, baru puasa 3 hari. Tapi kena kafarah tak? Jumhur mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi kata tak ada kafarah. Sebab tak, engkau punya sumpah tu sumpah tipu, dah tak ada nilai di sisi Allah. Dah tak ada kafarah, tak ada lain melainkan taubat kepada Allah Ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata ada dia punya kafarah. Sebab dia take somebody saying that nobody claim back the hak, like, you know, tu tak rasa hilang. kalau dia ambil, memang barang tu barang curi, tak boleh lah. Itu curi. Yang isu ialah luqatah. Luqatah tu isu lain. Luqatah tu apa dia? Benda yang kita nampak tepi-tepi jalan ni, kan? Nampak tepi jalan RM40 tepi highway. Nampak iPad tertinggal tepi kedai makan, kan? Tempat makan R&R, ada iPad satu. Maknanya dia ahkam khas, ada hukum yang khas. Dia kena takrifkan pada orang selama setahun. Tak ada, barulah dia ambil. Setahun. Tapi lepas tahun, kalau owner comes, mesti harus bilang. Yes. Dia ambil dulu. Lepas tahun tiba datang. Boleh pakai tak? Tak, lepas tu boleh pakai. Lepas tahun tu Tahun tak boleh pakai. setahun tak boleh pakai. Masa umum kata tak boleh pakai. How you umum? I mean, Balai polis lah. Pergi balai polis, kita kata ni jumpa satu. biasa orang hilang barang tak pergi balai polis tanya juga, like let's say hilang satu iPad, saya Facebook kot. Viral. Tak. Kalau pergi balai polis, bukan balai polis tu simpan, kita simpan. Dia simpan. Simpan lah polis. Kalau polis simpan lah. Lepas tahun ambil lah. Jadi kalau dia Betul lah. Masuk surat khabar. Kalau banyak, luqatah ni kalau benda-benda yang sikit-sikit, tak payahlah jumpa RM10, jangan umumkan dalam Facebook pula. then lepaskan saja. Nak ambil boleh, nak lepas boleh. Lebih atas. Tak ada afdal, harus dulu. Dua-dua harus. Dia nilai ni kira macam Luqatah boleh menilai ikut uruf masyarakat. ikut orang lah. Pada ada benda tu. Emas, itu benda yang nilai RM50. Sebab tadi when you see something, if you know that you can find the owner back, baru you ambil. If you don't know, or you have no ability. Itu cerita dia. Itu luqatah lah tu. Kalau tak ada, kalau kita boleh cari owner dia, buat sengaja tak nak buka wallet dia, itu lain. Dah ada wallet, buka lah wallet, nama apa semua, cuba cari apa sekian-sekian, tak ada. Lepas tahun kita ambil. Then you jumpa like wang in masjid is different. Ruling, right? Masjid is lepas saja. Kalau masjid tak boleh. Apa yang dalam rumah orang, itu pun tak kira luqatah. Dalam masjid, kalau masjid kena pulangkan kepada masjid akan umumkan. Tapi hilang jumpa barang, cuma tak boleh umumkan saya hilang barang, tak boleh. Yang boleh umum jumpa barang boleh. Faham tak? Kalau saya ada hilang barang, Saya hilang tak boleh. Nabi kata doa semoga tak jumpa langsung barang tersebut. tapi kalau jumpa barang boleh. Boleh. Saya terjumpa sebuah jam di belakang, tuannya sudah datang. Okey. Terlebih lah ni 1/2. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, azamati hurmati haqqil muslim. Agungnya kehormatan hak seorang muslim. Sama ada daripada hartanya, maruahnya, darahnya dan agamanya. Agungnya kehormatan hak muslim. Sama ada hartanya, maruahnya, darahnya dan agamanya. Darah dan agama. Maksudnya apa hak dia? Hak agama dia, hak darah dia.
lagi tak boleh. Yang ketiga, dahsyatnya ancaman Allah ke atas orang yang mengambil hak muslim dengan sumpahnya. Kerana sumpah yang dusta ini menunjukkan si pelakunya merendah-rendahkan hak Allah dan menafikan pengagungan Allah yang wajib ke atasnya melakukan, wajib ke atas setiap hamba. Dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu Wa Taala ke atas orang yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpah, kerana sumpah yang dusta itu menunjukkan pelakunya merendah-rendahkan hak Allah dan menafikan perbuatan pengagungan Allah yang wajib ke atasnya. Yang keempat, kepelbagaian ancaman Allah ke atas sumpah yang dusta ini di dunia dan di akhirat, seperti berpalingnya Allah Ta'ala, murkanya Allah Ta'ala, pengharaman syurga dan neraka, pengharaman syurga dan kewajiban neraka. Ini dalil buruknya sumpah dusta ini, dan tidak ada cara untuk melepaskan diri daripadanya melainkan dengan taubat. Yang kelima, ulama telah mengeluarkan hukum daripada ancaman ini, bahawa yamin al-ghamus, sumpah dusta ini termasuk kabair, dosa-dosa besar, dan tidak ada kafarah baginya. Yang keenam, yamin ghamus ini, sumpah dusta ini berlaku walaupun pada sekecil-kecil perkara, walaupun satu tangkai daripada kayu arak. Yang terakhir sekali ialah ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang berselisih tentang sesuatu harta, agar mereka menjauhi sifat zalim dan melampaui batas di antara satu sama lain. Itu yang terakhir sekali. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Hadis